Okey, Assalamualaikum semua. So, kembali kita dalam MAN TV Team. Okey, hari ni kita ada cerita seram sikit lah. Sebab kita nak buat short film pun makan masa. Yes. Sebab Among dengan Tengah pun tak ada kan. So, dia jadi tak vibe seram tu dah tak ada. So, hari ni kita nak buat lah benda tu. Menceritakan macam masing-masing ada pengalaman dia orang. Masing-masing ada pengalaman ngeri dia orang, pengalaman seram. So, tapi pengalaman seram dalam Semenanjung. Sebab dia orang duduk Semenanjung. So kita nak panggil Kelana Akira untuk cerita pengalaman seram di Borneo. Baru komplit satu Malaysia. Patut seat kosong. Nampak seat kosong untuk Kelana Akira. Tepi lah. Handuk tepi lah Andi. Handuk tepi lah kerana kawan aku tau. Oi, Assalamualaikum. Saya takut jadi tak seram Okey, so kita kembali ke vibe menyeramkan Right. Saya tahu masing-masing ada cerita masing-masing. Macam saya sendiri pun saya ada cerita sendiri yang memang agak menyeramkan. Saya dulu. Sabar. Belum. So Iman, aku rasa kau memang banyak cerita yang menyeramkan lah. Sebab aku tahu Penang memang berhantu. Penang anak antuik. Saya ada satu pengalaman lah. Orang cakap dia macam pengalaman lah. Tentu dekat sekolah. Waktu tu sekolah rendah tak silap saya. Sekolah rendah banyak orang kata dapat rombongan. Maksudnya kita orang kena pergi Cameron Highland ke macam rombongan sekolah. Tapi one time tu kita orang dapat ke Perak tak silap saya. Dapat ke Perak untuk camp apa saya tak ingat. Bila dah dapat tawaran tu, saya pun okey lah. Cuma the one problem is kita orang kena start orang kata journey tu daripada malam. Dia nak datang seram dia daripada malam lah. So time malam tu, time tu kawan saya ada 3 orang and total satu bas 48. 48 orang. Time tu malam kita orang semua kena duduk dekat surau. Dekat surau berkumpul untuk tunggu sesi briefing and then tunggu bas datang. Bila mana kata bas datang, tunggu bas datang tu, saya dengan kawan saya pergi ke toilet. Kita orang pergi lama lah sebab sekolah tu besar and tandas jauh. Sebab apa? Surau, lampu tak ada and air pun tak ada time tu. So kita orang terpaksa pergi tandas yang dekat ujung blok. Kita orang terpaksa pergi ke tandas dekat ujung blok. So saya pun ajaklah kawan saya yang bertiga tu. Pergi. Lepas pergi tu around 30 minit lah kita orang pergi. And then kita orang balik dekat surau dah tak ada orang kan. So which is dia orang semua dah ada dekat dalam bas lah. So kita orang pergi lah. Kita orang pergi dekat bas. Happy lah ni. Kita mood happy kan nak pergi rombongan kan. Siapa tak happy dapat pergi rombongan dengan kawan-kawan apa semua kan. So kita orang pun mood happy semua dah sampai bas kan. Tanya cikgu kita orang seat mana. And then one of cikgu pelik dengan kehadiran kita orang. Pelik dengan kita orang punya. Bila sampai tu dia orang macam macam tu. Time tu lepas cikgu dah nampak tu, dia buat muka pelik and then dia bagi saya masuk. Dan dalam bas tu kita orang pun gerak lah. Happy semua, bising-bising semua kan. So dalam perjalanan tu dia ceritakan balik apa yang jadi tadi. Kiranya dia pun salah dia jugalah. Dia pergi cerita time malam. Dia pergi cerita time mood tak kena lah. Time tu dekat pukul 9 lah. Time on the way tu dah nak pukul 10 dah, pukul 11 macam tu dah. Lepas tu dalam pukul 11 macam tu dia cerita. Dia datang kat seat saya, dia cerita, tadi kamu pergi mana kan. Saya pun cakap lah, saya pergi toilet cikgu. Ni dengan Ikuan, dengan Amir kan. Lepas tu dia pun macam okey. Tapi kenapa tadi saya nampak kamu naik dulu? Kamu orang terawal yang naik dulu daripada pelajar-pelajar lain. Tentu saya pun macam cikgu biar betul. Sebab saya rasa saya pergi toilet, saya tak pergi lagi. And saya tak bagi tahu cikgu tu, saya bagi tahu cikgu yang lain. So cikgu yang lain maybe tak inform dia lah kot. And then dia pun macam Dia cerita tu ibarat macam orang yang masuk dulu tu bukan saya. Benda tu lah kan. So saya pun macam time tu kacau. Mood semua tak ada. Time tu kira macam dia cerita slow je, sumpah slow. Dekat saya lah dia cerita kan. Kawan saya dengar.
Lepas kat kawan tu, lepas kat kawan ni. Satu bas dengar. Satu bas tahu cerita tu kan. Lepas tu terus semua jadi macam tak happy lah time tu. Semua jadi macam mood barai lah. Bila dapat tahu cerita tu kan, ada yang takut, ada yang nak balik. Sebab time tu kecil tu. Time tu kecil lagi, dah jam 4. Dah jam 4 tu dalam fasa-fasa yang untuk kita happy-happy keluar dengan kawan-kawan kan. So bila dah dapat tahu cerita macam tu, semua anggap macam benda tu as a seram nak mampus lah. And takut gila hantu. Macam tu. So saya macam maybe itu orang kata pengalaman lah kan. Pengalaman orang nampak benda yang menyerupai saya. And padahal saya tentu tengah ke toilet. Tentu kira macam saya tak tahu apa perasaan cikgu tentu. Bagi aku kan, kalau kau cerita pasal cikgu kau yang bagi tahu benda-benda tu kan, cikgu kau cukup tak bagus lah. Dia terlampau terus terang. Dia menakutkan budak-budak apa semua kan. Dia jadi tak syok lah kat situ. Sebab time tu kecil lagi tu. Sepatutnya dia tak payah pun cerita macam tu. Maybe dia patut just bagi tahu parents je kan. Mungkin psycho kau. Sebab Aiman nakal. Mungkin. Mungkin. Tak nakal tu dia kecil. Saya baik. So kita dah dengar daripada cerita serang Imam Hamdan yang tak berapa nak seram. Ada lagi seram. Panjang sikit. Okey. Waktu darjah sekolah rendah daripada darjah 1 sampai darjah 6, saya dah bawa balik dekat 60 trofi pelajar kecemerlangan. Tak rasa pelik je aku dapat. Okey, so kita dah dengar cerita seram Aiman tadi. Kita pergi ke Andika pula lah. Walaupun dia handsome, kau ingat dia tak ada cerita seram ke? Kau cerita. Tak ada cerita ni seram sangat tau. Tapi benda ni macam saya rasa inilah salah satunya saya dapat rasa benda-benda yang gaib ni. Benda-benda luar daripada kita lah kan. Ni berlaku time shooting cerita Ramona tu lah. Benda ni nak cerita lah dengan korang time tu. Tapi macam tak apa lah. Ada, dia pernah cerita dengan saya. Sendiri kan. Orang lah macam tak. Dia macam tak nak. Aku jawab benda tu aku tergelak sepanjang. Serius. First yang saya dapat perasan tu masa scene kat tangga tu lah. Scene kat tangga tu pak pocong yang duduk tepi bucu tu. Okay, time tu tengah tunggu watak pocong tu lah. Duduk sampai kat bucu tu. Time tu saya seorang situ lah. Tunggu scene tu. Jadi masa tunggu tu saya punya scene tu saya kena jalan tau. Jalan kat tangga tu. Masa saya jalan tu kan bunyi tapak kaki kan. Tapi masa saya jalan macam nak prepare lah, nak practice part tu. Macam ada bila saya pijak tu double bunyi dia. Macam tak perasan lah jalan-jalan pop macam tu. Kau ingat tak yang part yang lari yang jalan dekat part Amor turun tu yang dia berlari kan. Yang macam dia lari tempat sama. Time tu lah kan Andika ada kat belah atas tu. Yang tu dia jaga barang kat atas tu. Tu macam tak awam bagi saya time tu macam positif lah bunyi bunyi bergema kan, dua kali bergema. Tapi itu confirm bukan Amor punya tapak kaki lah. Bukan. Ya. Itu saya praktis orang je. So kiranya kau ni gifted tau cakap. Sebab setahu aku orang dalam rumah ni tak pernah lagi. Kau datang kau dah kena. Ajim pernah. Ajim pernah rumah ni. Macam minta man. Ajim kita tak minta lah, tapi Ajim pernah cerita juga ada bunyi guli apa semua. Tapi guli standard tu. Standard. Guli jin ni kan. Mencongkak. Dia janji dia tak kacau itu je. Sambung. Okay, tu dah macam biasa tu buat tak tahu je kita kan. Second tu masa ni seram sikit lah. Part Masya dia hantu. Itu time tu dia pakai telekung kat scene kat belakang peti ais kan. Saya sini baring kat sini. Yang tu macam tunggu lah dia ni, macam tunggu scene tu semua. Nampak ada macam dah prepare belakang tu kan. Dah prepare belakang peti ais. Saya gerak sekejap ke, lepas tu dia keluar dari toilet. Terus saya macam siapa yang belakang peti ais tu? Macam tu lah, macam apa ni belakang peti ais tu? Dalam view kita depan peti ais kan. Tu lah. Tiba macam keluar kat toilet kan. Saya macam dah first time datang rumah ni time tu. Saya macam dah macam fikir nak tanya ke orang tau. Tapi macam nanti tak jadilah nak shooting lah. Semua nak tidur ke apa. Semua takut lah kan. Macam tak apa tu mungkin lah apa ke. Tapi time tu positif, semua benda positif time tu. Masa saya baru lagi rumah ni kan. So kau takut lah nak sambung part 4 apa ni? Ramona part 4. Mungkin kita buat real version ni. Tapi Andika waktu dia lepas pergi rumah korang tu kan, dia balik dia ada bagi tahu sesuatu yang waktu dia dekat mana tadi dekat ruang luar tu
Dia rasa diri dia tak nak cerita lah. Takkan saya nak cerita. Yang macam ada orang follow. Dia tarik baju tu. Tu scene tu lah kan, scene pocong tu. Pocong follow itu kan. Tapi time tu rasa macam dia tarik tu. Tapi bukan pocong real. Time tu scene pocong tu lah. scene pocong. Time dekat scene pocong tu pun ada. Ada tak? Yang pasal you balik dari rumah ni, yang lain semua tengah shoot kat luar, yang pintu. Saya tak tahu siapa tarik ke pintu ni auto lock. Tak ada. Tak ada. Dia macam angin tak ada. Pintu ni. Pintu ni. Macam zop. Tapi kenapa semua jadi kat Andika? Hidup kombo-kombo pula tu. Macam dah lah first time datang, lepas tu terus shoot cerita hantu lah kan. Orang baru mungkin lah. Dia bagi salah pengenalan. Itu saja. So tu ada saya tak banyak cerita hantu. So sebelum ni time kau kecil-kecil tak pernah ni lah ada pengalaman. Bukan tak pernah, tak ingat. Lupa lah kecil tu. Hang ni makan semut. Janganlah buat kelakar kau ni. Makan semut banyak kan. Okay, so kita dah dengar cerita yang tak berapa seram tadi daripada Andika. Walau kita buat tak seram je lah. Okay, so kita kembali kepada Masya. Masya, apa kita tahu dia perempuan yang sangat kuat bagi saya. Tapi saya tahu dia banyak pengalaman-pengalaman seram. Assalamualaikum. Jadi cerita ni bermula pada masa dulu kala pada tahun 2000, saya tak ingat, masa saya umur darjah 3. Masa tu tok saya sakit. So kami pergi hospital kat Perlis lah. So hospital tu dah 24 jam kan kecemasan. Lepas tu masa tu ada pukul, saya tak ingat serius tu, saya tak ingat pukul berapa, tapi saya rasa macam awal lagi. Sebab waktu tu kalau Polis ni dah pukul 11 macam tu memang dah kosong dah orang. Pukul 12 tu memang tak nampak orang dah jalan kan. Tapi waktu tu macam ramai lagi. So saya rasa macam dah pukul 9, 10 macam gitulah. Tapi tak tahulah kan. Tak ingat lah aku pun. Lepas tu waktu tu lepas pergi melawat tok saya dalam kereta lah. Dekat depan hospital tu ada satu jam. Dia besar tau, dia macam bentuk bulan. Macam bentuk bulan tapi dia besi lah. Macam besar-besar kan. Lepas tu, tapi dia ada jam tengah-tengah tu. So atas tu, waktu tu kan, itu tu first time. Saya tak tahu lah waktu baby nampak ke tak kan. Tapi tak ingat. Tapi waktu yang sekolah rendah yang tu yang paling saya ingat sampai sekarang. Sebab saya nangis kat mak saya. Macam tu. Saya tunjuk-tunjuk tu mak saya macam, mak saya baca doa apa tak ingat pun. Lepas tu dia macam dah tengok tu. Dah tengah drive orang tua tu kan. Lepas tu macam dah. Tu saya macam tunjuk kan, tapi dia macam tak bagi layan. Tapi benda tu saya ingat lagi, benda tu dia macam kat atas tu tau. Kan bulan tu, kat atas bulan tu dia duduk macam bukan berdiri, dia duduk. Macam tu. Aku boleh bayang. Lepas tu saya nangis tu. Lepas tu saya selalu cakap macam tu. So mak saya akan selalu ingat kalau saya cerita benda tu. Yang tu waktu saya kecil lah. Bagi saya seram sebab saya takut. Yalah sebab Masya imagine Tak, Masya bukan. yang nampak benda tu. Bukan takut sebab dia tu hantu. Sebab macam mana dia boleh panjat atas tu? Macam tinggi kan. Lepas tu dia seorang-seorang duduk situ. Rasa macam takut lah. Dia tak takut jatuh kan. So pengajaran dia kat situ, kalau apa-apa pun kita tunggu Datuk kita balik rumah, kita lawat dekat rumah je. Jangan pergi hospital. Covid. Macam tu pula. Okay, Zain, kita kembali kepada Zain lah. Okay, ni Zain cerita pasal time Form 3. Form 3 Zain, time tu ada camp untuk cadet bomber. Kira macam untuk cadet-cadet lah. Kira cadet polis semua ada lah untuk camp. Macam cerita kau ni tadi. Tak, dia lebih kurang. Tapi dia darjah darjah 6 kan. Darjah apa tadi? Time ni Form 3. Form 3 time tu malam. Siapa yang tahu Zain sekolah kat mana tu, korang tahu sekolah apa kan. And then malam tu dalam pukul 12 semua mesti cikgu-cikgu semua suruh kita orang semua tidur. Tapi biasalah budak nakal kan. Kita orang tak tidur. And then Zain time tu main-main. Kira macam nak kacau kawan. Zain buka lagu Linsir Wengi. Betul kan Jad? Wengi lah. Wengi. Okay, letak lah. Okay, kau tahu lagu tu. Zain buka time tu dalam pukul 12 lebih, pukul 1 macam tu lah. Zain saja kacau-kacau member. And then tiba-tiba time tu kita orang tidur kemah. Biasa cadet bomber, cadet polis semua mesti buat kemah kan. Tiba-tiba kemah kita orang bergegar. Tak tahu siapa yang gegar. Kita orang keluar, tak ada siapa. And then kita buat donor lah, buat donor. And then time tu kita orang saja, kita orang buat macam cabaran lah. Kat sekolah kita orang tu ada satu bilik
tak ada siapa pernah masuk. Kira terkunci lah. Kita orang saja pergi, saja nak tengok ada apa kat dalam tu. Budak nakal lah kan. Kita orang saja nak pergi tengok. And then kita pergi kat bilik tu, kita orang saja nak buka apa semua, nak ketuk-ketuk kacau-kacau, tengok dalam ada apa kat tingkap. And then kita orang buat satu challenge. Siapa kalah lat talilat kena duduk depan bilik tu sorang-sorang. And then tentu member Zain kena. And then Zain dengan member lagi seorang pergi duduk jauh-jauh. And then tentu kita orang call lah. Kita orang buat phone, kita orang call. Kalau contoh dia kena kacau apa, terus beritahu. And then dia duduk depan bilik tu. Duduk depan bilik tu dalam berapa minit macam tu, dia rasa macam ada benda dekat belakang dia. Macam nak duduk belakang dia. Dia rasa berat semua. And then dia terus panggil kita orang. Kita terus pergi. Kita orang pergi. And then kita orang tengok time tu dia dah pensan dah. Tak tahu sebab apa. And then malam tu juga kita orang kena denda lah. Sebab keluar lewat, tak tidur. Itu asrama. Tak ada. Camp lah, kira camp. Oh, camp tu dekat sekolah kau ke apa? Sekolah aku. Dia pensan tu sebab apa? Tak tahu sebab apa. Peringkat sekolah Tapi patutlah last berani dia ke cakap, sana. dia rasa berat kat atas badan dia, and dia rasa panas. Kat depan pintu tu. Dia sebab kalau dekat tempat lain kita nak pergi mana pun tak berani. Sebab cikgu situ ni kan, kadang-kadang kalau cikgu camp ni dia punya garang dia lain macam Dan sikit satu, tu. ada sebab kenapa dia tak bagi kita merayau-rayau malam-malam. Memang Ada sebab sekolah kita orang tu tak tahu lah ni, ada orang cakap tempat kubur Jepun. Tu tak sure lah. Tu biasalah. Semua sekolah macam tu kan, ada je. And then ada satu ada YouTube mana dia buat dekat rumah dekat sebelah tu ada pokok tau. Pokok tu kat situ memang selalu kena kacau. Kira kat situ memang ada bunian lah. Orang cakap bunian. Kat situ memang selalu kena kacau. And then pokok tu ada. Pokok tu tak boleh kena tebang. Boleh tahu kau sekolah mana? SMK Action 242. So korang kalau korang tahu lah pokok apa. Tu pokok apa. Tapi pokok tu tak silap dah ditebang lah. Kau kata tak boleh potong? Tak, mula-mula memang tak boleh potong. Tapi ada tak tahu macam ni benda tu boleh orang boleh potong. Saya baring tau. Nanti dia ingat kalau saya duduk saya buat kelakar. Elok saya baring. Jangan cakap saya malas shoot Bak kata orang, pengalaman mendewasakan kita. So saya berumur 29 tahun dan banyak pengalaman saya. Okay, ada satu. Aku cerita satu je cukup sebab kita mungkin nak buat next episode kita cerita benda tu lagi kan. Okay, cerita dia macam ni. Saya on the way pergi ke Melaka time tu. Daripada PD nak pergi ke Melaka, jalan kampung kalau Masya tahu. Yang lalu Rumah Masya tu kan, nak pergi ke Melaka kan. Jalan tu time tu pukul 3 pagi. Time sampai dekat satu kawasan perkampungan ni, ada sekolah apa benda dah tak tahu yang on the way pergi ke Melaka tu. Sekolah tu pukul 3 pagi tau. Sekolah dia kecil je. Tak pasti, tak perasan sebab ada bus stop kat depan tu. Ada bus stop. Lepas tu time tu saya bawa. Lepas tu ada 2 orang kat belakang dengan seorang kat depan. So ada 4 orang lah dalam kereta. Kira pergi nampak bus stop tu ada budak kecil 2 orang. Pakai baju sekolah tau. 2 orang pakai baju sekolah. Lepas tu kita pun mungkin nak pergi sekolah kan. Time tu pukul 3 pagi tau. Lepas tu fikir. Time dah dalam 2 km macam tu baru terfikir tau. Budak sekolah pukul 3 pagi. Dalam hati tau. Sudah. Dalam hati. Seram-seram. Ni dalam hati kan. Sejuk-sejuk lah. Lepas tu aku pandang member aku sebelah. Kau pergi tu berapa orang? Kau pergi tu? Bawa 4 orang. Aku tanya. Tak bukanlah tu lah. 4 orang time tu. Aku pandang member aku. Sebab member aku pun perasan benda tu. Aku cakap apa time sampai aku nampak tu, aku cakap dengan member aku, apa benda budak-budak ni buat dekat bus stop ni kan. Time tu pukul 3 pagi tau. Lepas tu dah lebih 2 km macam tu, aku pandang member aku. Member aku pandang aku. Kita bengong je, jadi bengong je tau. Lepas aku cakap dalam hati, benda budak tu buat depan sekolah dengan baju sekolah, baju putih. Sekolah menengah kan dah? Sekolah rendah tak silap. Lepas tu aku jadi bengong, aku cakap dengan member aku.
kau nampak tadi ada budak sekolah dekat depan bus stop sekolah tadi. Lepas tu dia cakap dia nampak. Lepas tu aku jadi macam, oh, tak apalah, mungkin bukan aku seorang yang nampak kan. Member aku pun nampak. Lepas tu aku cakap dengan dia, kau pelik lah pukul 3 pagi diorang kat situ. Diorang diam. Diorang diam. 4 orang kawan. 4 orang. 4 nampak. Tapi diorang diam. Betul juga 3 pagi kan. Nak dijadikan cerita, aku pandang side mirror. Sebab aku nak bercakap dengan member aku yang belakang ni. Aku pandang side mirror yang side mirror kau panggil. Side mirror kan? Rear mirror yang tengah kan. Aku pandang, aku cakap nama dia Naim. Naim. Aku nak cakap je, aku nampak benda tu dekat tengah. Dekat tengah tau. Dalam Tapi dia sama-sama tau. Sebab aku dalam rabun. kereta ke atas jalan? Dekat dalam kereta lah. Sebab aku rabun. Saya punya Ini cerita betul tau. Aku rabun. Kau orang pun tahu aku rabun. Lepas tu aku panggil Naim. Lepas tu dia diam tau. Lepas tu aku jalan kan. Sebab aku nampak benda tu tapi sama-sama. Aku malah nak jerit kan. Aku jerit aku keluar pintu terus. Lepas tu sampai ada satu selekor. Aku tengok balik. Aku nak confirm kan. Naim. Lepas tu aku tengok dah tak ada. Dia dah tak kira macam dia baju putih aku nampak tau. Budak pakai baju sekolah. Budak tadi. Tak tahulah budak tadi ke apa. Sebab aku nampak dekat bus stop tu. Aku nampak dekat bus stop tu budak baju sekolah 2 orang. Aku nampak. Tapi yang aku nampak yang dalam kereta ni dia seorang ke. Tapi berbaju putih lah. Muka aku tak nampak. Sebab aku sama-sama sebab aku rabun kan. Lepas tu sampai kat selekor tu aku cakap aku panggil balik Naim. Lepas tu aku tengok tak ada kan. Aku borak dengan dia. Aku cakap, kau okey tak? Okey je kan. Lepas tu yang sebelah kanan yang belakang driver ni tidur. Dia tak tahu apa-apa lah. Tapi yang sebelum jadi yang nampak tu dia perasan lah benda tu. Dia perasan ada budak tu lah. 2 orang. So sampai situ sajalah cerita dia. Aku tak tahu apa ending dia. Nak cerita pun tak tahu sebab Apa aku ending? ending. Ya, Sebab aku nampaknya tu tapi aku tak beritahu member aku pun. Sebab aku takut dia jadi gelabah kan. betul. Tu sajalah cerita saya. Okey, next kita bagi Kelana Akhirat. Kita tengok cerita seram dari Borneo macam mana. Seram tak seram. Oi. Sebab tengok cerita diorang tadi tak seram. Jangan main-main bang. Sarawak ni pernah keluar kat Mastika yang terkena minyak kat Sarawak tu kan sampai tumbuh yang kat kepala tu. Pernah dengar tak? Itu bukan buatan orang. Buat orang lah. Itu salah satu seram ni lah yang tu. Tapi saya tak ada pengalaman cerita tu. Tapi saya bercerita tentang pengalaman saya bila saya dari start dari kecil sampai sekarang. So sebenarnya benda ni adalah qada dan qadar lah. So benda tu macam kita kena percaya kepada benda gaib. So kita tak boleh riak sangat. So berbalik pada cerita saya, kita semua kecil-kecil semua nakal kan. So waktu saya sekolah rendah dulu, waktu ni first time saya sekolah rendah. So waktu tu saya tak dengar lah cakap orang tua ada pantal larang apa semua kan. Jangan main hujan panas macam tu kan. So kita kadang-kadang kepercayaan orang tua kan. So kita macam budak nakal, kita main je lah hujan panas semua. Lepas tu petang tu kantoi lah dengan bapak saya kan. Dia balik kerja, saya main kat luar. Lepas tu saya cepat-cepat balik, saya sembunyi kat belakang pintu. Rupanya kecoh satu kampung sampai pukul 8 malam. Lepas isyak, sambung lagi sampai 9 sampai pukul 12, saya hilang. Walhal saya sembunyi belakang pintu je. Lepas tu diorang diorang cari saya. Diorang dah buka depan belakang pintu tu. Diorang buka tu. Buka pintu tu memang sasah tengok saya kat sana. Memang tengok saya kat sana, tapi diorang tak nampak saya. Itu pengalaman saya yang pertama lah. So by the time tu juga yelah bila kita dah kena je, itu first time saya dah rasa macam saya macam kena benda macam ni kan. So tak lama lepas tu ada seorang makcik ni dekat kampung lah. Sebab saya waktu tu kat kampung meninggal. So kalau orang cakap, tak tahu orang sini cakap apa kan, tapi orang cakap pasal hantu bangkit. Betul. Waktu tu saya hantu bangkit. Patutnya orang dah meninggal, roh dia kembali. Kononnya lah itu mitos lah. Tapi saya tak percaya benda tu sebab saya kan kita nakal, kita mana nak fikir benda tu. So bila waktu tu malam tu saya tengah malam lapar, beli burger bang. Beli burger. So depan rumah saya tu ada pokok jambu dan pokok asam. So makcik yang meninggal tu dulu dia selalu pergi ambil mangga tu dengan buah jambu tu. So malam tu, tengah malam tu saya keluar 11 malam.
ni masih dah jahanam. So lepas saya keluar tu, saya balik malam lambat sikit dalam dekat pukul 12 jam tu. So saya dengar bunyi orang, dia macam apa bahasa sini, kalau bahasa Sabah kari-kari, dia macam cakap mencari-cari buah ke apa kan. Saya tak tahu benda tu. So saya macam tiba-tiba kai bagilah. So bila dah dekat tu, saya tertengok side mirror. Side mirror saya nampak satu bayangan, bukan, memang sasah nampak macam makcik yang macam baju putih pun. Yang paling seramnya, dia toleh tengok saya. Walhal bila ada kes kematian macam tu, orang tak berani keluar. Tapi saya tiba-tiba berani keluar. Sebab apa kan? Berapa lama? Dekat pukul 12 waktu tu. Dia tu mati sebab apa? Dia meninggal biasa je. So tapi biasalah mitos orang kan, sakit tu. So macam nanti netizen komen lah pasal hantu bangkit ni. Dia orang, saya rasa netizen pun tahu pasal hantu bangkit ni. So bila dah tu saya minta lagi sampai malam tu juga saya terus demam panas semua. Malam tu juga rumah kami kena ketuk, orang bagi salam. Bila mak saya buka tak ada orang. Waktu tu rumah ada CCTV tapi taklah clear. Dia banyak 3GP kan. Tengok pun tak ada orang. Tapi wahal orang ketuk kau, Assalamualaikum, tapi macam perempuan lah. Lepas tu barulah heboh satu kampung. Ada orang yang meninggal tu hantu bangkit kononnya lah. Ini bukan nak buka aib apa semua, tapi ini adalah cerita. Ini waktu saya sekolah menengah dulu. So bila waktu saya sekolah menengah dulu, kami suka ikut konten paranormal. Kami suka ikut ustaz apa semua kan. So one day tu kami pergi tanpa ustaz ada. So kami suka-sukalah pergi satu tempat tu kan. Waktu tu yelah kereta masih baru, Camry. Memang masih baru sangat kereta Camry tu. So malam tu kami pergi dekat area gunung lah. So gunung tu famous juga. Gunung, saya tak nak sebut lah nanti takut. Tapi ada area gunung yang kami pergi. Dekat gunung tu ada pantai, ada laut. So malam tu kami balik dekat 2:30 pagi. Dalam 2:30 pagi kami on the way balik sebab kami terima berita yang bapak kepada kawan saya dia tenat. So kami rushing balik. So bila rushing balik, waktu tu on the way balik, biasalah kita masih jiwa muda, jiwa remaja kan. So macam kita tak fikir sangat benda-benda macam tu. So bila on the way balik, saya tertidur kat seat belakang. So driver ni dia tengok, waktu tu rambut saya memang macam ni dari dulu, memang colour. So dia tengok, waktu tu saya pakai baju kuning. So dia tengok yang side mirror tu, dia nampaklah belakang. So dia nampak saya tengah duduk tapi saya pakai baju hitam dengan rambut hitam. Dia memang, dia pun terkejut. Dia pun terdiam. Wahal saya tengah baring kat peha kawan saya. Tiba-tiba dia tengok ada macam memang sah-sah saya yang duduk. Tapi dalam perjalanan tu dia terfikir. Bila dia terfikir, dia bukanlah microsect, dia terfikir dia sebut macam ni, bukan kelana rambut kuning ke? Kami terus accident. Kami berguling 3 kali. Bukan berguling, macam berpusing tu 3 kali. Kereta. Yes. Wahal lepas tu kami tanya, waktu dah accident semua blur, semua mengucap apa semua kan. Lepas tu kami duduk semua tepi. Dalam 10 minit baru ada polis datang. Waktu dalam 10 minit tu kan, dia dalam masa rasa lama tau. So bila kami semua cakap, tadi kenapa kau boleh accident Oh yelah, kita memang tak risaulah kalau accident macam tu kan. Memang tak ada apa-apa berlaku. Memang tak ada apa-apa berlaku lah. Just waktu accident tu saya tiba-tiba sedar. So semua benda jadi slow motion. Kawan saya yang nak tercampak tu pun saya boleh nampak benda tu. Saya terus peluk dia sampai biru dia punya sini. Saya memang peluk dia kuat-kuat sebab saya tak nak dia campak. Waktu accident tu memang slow motion gila. So bila saya tanya, kenapa kau boleh accident? Aku tak tahu. Aku nampak jalan lurus. Tiba-tiba aku sedar bila aku perasan aku tegur rambut kau kuning. Tiba-tiba aku nampak jalan, kita dah hampir tepi sungai. Waktu tu kami hampir accident masuk sungai. Nasib baik dia sedar, dia terus swing. Lepas tu terlanggar pokok, kami berpusing 3 kali. Saya hitung. So imagine lah, itu sebab orang cakap jangan kita riak dulu lah dengan apa kita. Ini jangan balik lambat hati apa semua kan. So pengajarannya, jangan pergi buat paranormal tu sesuka hati sendiri. So based on my experience, saya sendiri pun lepas ni saya sambung. Kenapa saya pesan kepada semua orang macam ni? Sebab saya sendiri pernah mengalami benda tu tanpa bimbingan yang betul. Kita tak tahu, kadang-kadang memanglah ada tak nak cakap apa-apa sebab saya pernah ikut paranormal. So itu je lah pesanan saya. So nak kalau paranormal, kalau ada orang yang betul okey lah kan. It's better kita bawa ustaz yang bertauliah. Sebab benda-benda gaib macam ni kita jangan kacau dia. Sebab memang kita ada semangat ingin tahu semua kan. So itu perkara gaib. Sedangkan dalam rukun Islam kita kena percaya benda yang gaib. Kenapa kita nak mencari lagi? Kita nak buktikan apa? Kita nak mencari dia orang. So bila kita kena kacau, kita akan jadi apa? At my place,
a bit creepy lah benda macam ni. Macam dia macam pantang larang. Sebab semua tahu tempat especially Sarawak memang banyak hutan apa semua. Sebab kami memang jaga betul-betul adab dan nature kami. So on that side, so lepas accident semua tu, so macam tak kisahlah dia lepas dia cakap macam tu, so berbalik kepada dewasa sikit. Waktu ni umur dah 18, saya pindah rumah sendiri. Rumah tu 2 tingkat. Saya waktu tu saya tak cakap tu rumah abandon. Tapi rumah tu macam tak ada pembeli nak beli. So rumah tu besar, ada dekat bawah ada 1 2 3 4 bilik, dekat atas ada 7 bilik. Ya, saya stay kat rumah tu sebab saya nak bawa kawan-kawan saya. Sebab waktu tu saya belajar. Banglo ke? Macam tu lah. Memang banglo landed lah. So 2 tingkat. So waktu tu niat saya bila saya masuk belajar semua 18 kan. So bila saya nak masuk belajar, of course lah kita tahu ada kawan-kawan dari jauh semua kan. So of course tak tahu mana tempat yang menetap. So saya berfikiran jauh macam tu. So saya beli. So alhamdulillah saya. Tapi sebelum tu ada cerita rumah tu. Silap saya sebab bila saya masuk rumah tu saya tak buat doa selamat, saya tak azankan. Saya masuk je tu dia macam penatlah nak tidur. Macam tu. Bila saya tidur, so saya terbangun waktu subuh. Waktu subuh tu saya terbangun, saya nampak ada seorang orang tua ni lalu kat tingkap saya. Walhal pagar besar kot. Dia lalu kat tingkap saya, dia bagi salam. Saya fikir positif lah. Mungkin ni shortcut pergi surau. Sebab kita baru tempat kan. Mungkin ni shortcut nak pergi surau. So dia bagi, dia cakap macam ni, cucu tak solat subuh ke? Saya jawab pula, oh saya nak solat subuh sekarang. Lepas tu bila dah habis saya solat semua, baru saya sedar, aku kat tingkat 2 kot. Dia bukan naik, dia kat luar tingkap tu. Tapi baguslah sebab dia macam nampak macam orang tua yang berserban, macam bukan berserban, berkopiah waktu tu, berkopiah and berjubah. So saya bila tu fikir macam, oh tak apalah, Allah nak bagi peringatan kat aku kot supaya kita solat. Jin baik. Saya tak tahu tapi kita teruskan aja. So last dah pindah rumah, ini yang jadi kat saya selalulah. So bila waktu kerja tu, waktu tu kemuncak saya adalah salah seorang yang involved dalam event management apa semua. So saya ada bawah saya waktu tu, sebab saya waktu tu ada 10 staff. So waktu 10 staff tu, bila kami ada satu event besar, kami selalu ada banyak event besar. Bila ada satu event besar, benda tu ada masalah apa semua. So waktu tu dia tak accept, kita tak boleh accept lah. Sebab waktu tu sorang-sorang daripada pekerja saya, bawahan saya, semua muntah darah. Ya, paling real dia muntah shilling dengan rambut. Waktu tu saya tak percaya bab tu. Tapi bila dah jadi pemata, macam mana kau boleh masukkan shilling? Walhal ada shilling Thailand, ada paku, ada rambut, paling tarik kan. So bila tarik tu, saya relax dulu. So bila saya masuk ke rumah balik, waktu ni saya dah pindah rumah lain lah. Sebab rumah belajar lah. So bila saya dah pindah rumah lain, so waktu tu kami ada satu event dekat pendalaman. Waktu tu kami menetap kat satu rumah kat pendalaman tu, macam kira rumah paling besar sebab kami buat event kan. So bila kami buat event waktu tu, first night 3 malam. Of course 3 malam pertama tu saya akan datang sebab saya nak buat site visit, everything, nak pasang kemah kan. So first thing first, 3 malam tu memang saya tak dapat tidur. Okay, saya tak tahu kenapa. So bila saya macam, kita biasa kita solat apa semua kan. So sejahat-jahat kita, solat jangan tinggalkan, pengajaran. Okay. So bila macam tu, saya terdapat tiba-tiba pintu amari bilik saya tu terbuka sendiri. So bila saya cek dekat amari tu, dekat selit tepi dia ada 2 macam azimat, warna kuning dengan warna hitam. So warna kuning warna hitam tu macam dia berbentuk macam mana? Dia dia segi empat dalam kain dengan rapi ikatan. So macam saya buka lah. Bila saya buka, bau tu bau macam bau busuk, bau bangkai tu keluar. So bila saya buka tulisan dia, saya tanyalah kat cikgu India. Cikgu tahu ke tulisan ni? Dia cakap dia tak tahu sebab staff saya di India. So saya tanya yang staff saya Chinese tu, tahu tak tulisan ni apa? Tak tahu. So bila saya tanya Arab, impossible lah kita yang orang Islam ni tak tahu tulisan Arab ataupun Jawi kan. So sebab waktu tu dia berbentuk mayat. Shape tulisan tu membentuk mayat, penuh je tulisan kat sana. Lepas tu dia ada segi empat. So saya tak nak cerita lebih lah, takut orang nanti terobses benda tu. So kita kena situ. So nak dihabiskan tu, saya bakar lah benda tu. Malam saya bakar tu, rumah tu, sebab kami stay kat satu homestay yang besar, rumah tu ada bawah. So dia ada macam bergoyang, macam ribut malam tu, memang kau-kau. Lepas tu bunyi orang mengilai, bunyi baby menangis. So macam tu memang trauma lah, memang tak dapat tidur. So sampai kami yang ramai-ramai 10 termasuk saya sebelah orang ni tidur satu bilik. Abang imagine satu bilik yang standard
master bedroom tu 11 orang. Semua dengan benda yang sama. So bila pagi tu, tiba-tiba pagi tu saya biasalah kami solat subuh apa semua, saya pergi surau sebab tempat tu is pendalaman. So memang elektrik dia tak ada, so bergantung pada generator. Air dia pun bergantung kepada air telaga ataupun air tadahan hujan. So memanglah terpaksa pergi jalan jauh sikit kan. So on the way ke surau tu, so kena hidupkan generator tu saya kena tarik enjin tu semua. So sebelum saya hidupkan, ada seorang makcik ni tegur saya pakai basikal. And then basikal tu saya tak notice pun. So bila berjalan ke sana, makcik tu tegur, benda yang kau bakar semalam, kau letak garam, kau buang ke laut. Lepas tu pagi tu juga saya buat benda tu, and then alhamdulillah semua selesai. Tak ada yang muntah darah apa semua lagi. Itu je cerita seram dari saya. Lana, lepas Lana bakar benda tu, berapa hari ataupun berapa bulan Lana hadap sengsara tu kiranya muntah darah apa semua. Sebab kami kat event tu sebulan je sebenarnya. So memang 3 hari sebelum tu memang Tuhan buka mungkin Allah nak tolong kita kan. Kita datang sana bukan nak kacau orang apa semua kan. Sebab kita nak buat event apa semua. Macam tu lah. So cerita yang amat menyeramkan daripada Borneo lagi seram daripada sebenarnya. Borneo jangan buat main tu. Memang betul. Okay. Sebab yang ni nak cakap tak tahu lah macam salah ke tak. Sebab bagi saya kan, dekat Borneo ni macam-macam orang kata apa? Kaum. Macam-macam kaum. So kita tak tahu kaum ni macam mana. Kepercayaan dia lain-lain tau. So kita tak boleh nak ambil remeh benda ni. Kadang dia kepercayaan dia ke situ, kita respect kepercayaan dia orang macam tu Yang penting kita sebagai umat Islam, kita kena jaga solat Nakal macam mana pun kita kena jaga solat. So mana yang bukan beragama Islam tu, kita tetap ada kepercayaan masing-masing. So kadang-kadang kita bukan nak cakap kita perlu taksub dengan adat ataupun adab apa semua kan. Tapi sometimes pantang larang tu tabu in English lah. So tabu tu, pantang larang tu kadang-kadang kita kena check juga dulu. Okay. So good luck semua. Okay, rasanya itu saja daripada kami. So kalau kau nak dengar lagi, komen di bawah. Tak, tapi dia macam okay. Dah habis. Sorry Jad. Hijab dah menggigil lah tu. Okay, sorry Jad. So kita akan sambung lagi lah. So cuba kau aim dekat Kelana jap. Okay, itu saja. Bye-bye. Suruh komen tu kalau nak lagi kita boleh buat. Nak lagi boleh buat, tak ada hal. Ni je konten paling senang.